Annyeonghaseyo, Nini Syairamida. Hai semua, nama saya Siti Syairamida Yusri. Saya sebagai Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 3 di bawah tajuk Tunku Abdul Rahman. Kita semua sudah maklum bahawa setiap negara akan mempunyai pemimpin-pemimpin yang akan memimpin negara mereka untuk satu sistem pentadbiran yang hijau dan kesenangan kehidupan masyarakat. Tidak tertinggal juga Malaysia. Akan ada setiap pemimpin-pemimpin di Malaysia yang akan menggalas tanggungjawab mereka dengan menjalankan banyak kebajikan mahupun banyak kerja-kerja yang boleh menjadikan sebagai suri tauladan mahupun pengajaran kepada rakyat Malaysia. Kepimpinan tidak lari juga daripada sikap karisma seseorang pemimpin dan sikap toleransi antara masyarakat dan juga pemimpin supaya mereka tidak merasakan ketidakadilan terhadap sistem kehidupan mereka mahupun dalam fizikal mahupun dalam emosi. Jadi oleh yang demikian, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menjadikan pemimpin kita sebagai role model untuk kesejahteraan masyarakat pada masa hadapan. Kita boleh ambil daripada nilai dan pengajaran mahupun kita boleh mengambilnya dari segi ciri kepimpinan yang dijalankan oleh mereka. Jadi saya di sini juga ingin berkesempatan yang memberitahu kepada doktor bahawa salah seorang daripada tim kami iaitu Hamizan, dia seorang editor video. Jadi stay tune untuk seterusnya untuk mengetahui apa lagi perkembangan mengenai Tunku Abdul Rahman yang membangkitkan Malaysia dan menjadikan Malaysia bebas dari penjajahan dari sudut zaman kelahiran awalnya hinggalah ke kesimpulannya. Terima kasih. 1950, kita ibarat sekawan burung yang terkurung dalam sangkar penjajahan yang menantikan kebebasan. 1957, kita diibaratkan sebagai burung yang melebarkan sayap menuju erti kebebasan sejati. Adakah kemerdekaan yang kita peroleh pada hari ini soal pembangunan ekonomi? Atau adakah kemerdekaan yang kita peroleh ini adalah harta yang perlu diwarisi daripada Tunku Abdul Rahman? Saya yakin dan percaya 100% umat manusia mengetahui siapakah dan dari manakah asalnya menara berkembar Petronas. Namun, saya juga percaya tidak sampai 1% manusia mengenali siapakah arkitek yang melakar idea dalam mencipta menara berkembar Petronas. Inilah hakikat dan realiti yang perlu diterima oleh seluruh dunia. Hasil ciptaan mereka yang diagungkan oleh manusia. Namun mereka yang mencipta serta meletakkan kesenian sering dilupakan. Begitulah juga arkitek kesejahteraan negara Malaysia, Tunku Abdul Rahman Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Layakkah kita digelar anak merdeka andai kita berani bersuara namun tidak berani memegang kata kemerdekaan? Layakkah kita untuk digelar anak merdeka andai pejuang negara digelar sebagai petualang negara? Layakkah kita untuk digelar anak merdeka andai jiwa dan sanubari kita tidak dekat dengan kalimah merdeka yang dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman? Ayuh, marilah sama-sama kita hayati sifat kepimpinan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bunga hidup mekar sekali, pemandangan indah, cantik, berseri. Negara aman lagi harmoni, pasti ada tokoh yang disanjungi. Setiap negara mesti mempunyai tokoh kepimpinan yang akan selalu dijadikan bingkai kenangan dan tauladan kepada generasi yang super modernisasi pada hari ini. Tidak hanya dijadikan gambar hiasan dan sebuah karya di pameran seni semata-mata, malah tokoh-tokoh ini akan terus diabadikan sebagai tokoh yang banyak menyumbangkan jasa ke tanah air mereka cintai.
negara tidak akan merdeka tanpa seorang tokoh yang sanggup berhempas pulas dan memerah keringat setiap masa dengan hanya untuk mencapai kemerdekaan yang diimpikan oleh rakyat, meskipun impian sejagat peribumi. Beliau tidak sanggup lagi melihat penderitaan rakyatnya yang dilakukan oleh penjajah-penjajah barat pada zaman dahulu. Apabila perkataan merdeka diungkapkan di hujung bibir, berlega-lega di fikiran, mahupun dibaca di dada-dada akhbar, semestinya kita akan terikat dan teringat dengan nama Tunku Abdul Rahman atau dikenali sebagai Bapa Kemerdekaan. Beliau merupakan Perdana Menteri yang pertama untuk negara Malaysia. Sungguh tidak terkira jasa dan pengorbanannya yang banyak untuk memerdekakan Malaysia, meskipun beliau terpaksa melalui banyak keupayaan, kesusahan dan halangan untuk membebaskan Malaysia daripada terus dijajah dan diperintah oleh penjajah-penjajah barat. Ini menunjukkan bahawa Tunku Abdul Rahman adalah nama tokoh untuk follow tokoh kepimpinan yang akan saya dan ahli kumpulan saya bentangkan dalam video ini. Kami terdiri daripada 8 orang, iaitu saya, Kamarina Qurratu'aini, Nur Fazira Hanani, Nur Amaliana, Izzat Hamizi, Iskandar Zulkarnain, Adriana Sofia, Ahmad Hamizan Fitri dan diketuai oleh Siti Nur Syahira. Dalam video ini kami akan membentangkan tentang latar belakang Tunku Abdul Rahman dari zaman kecil beliau sehinggalah negara Malaysia menjadi negara yang bebas, mempunyai pemerintahan sendiri dan menjadi sebuah negara yang membangun sehingga hari ini. Seterusnya, kita akan beralih ke latar belakang tokoh, iaitu kehidupan awal pada zaman kelahiran dan persekolahan. Tanggal 8 Februari 1903 di Alustar, Kedah, terlahirnya seorang putera yang bernama Tunku Abdul Rahman. Tunku merupakan putera yang ke-20 Sultan Abdul Hamid Alim Shah dan anak kepada bonda iaitu Neong yang dikenali dengan Mak Ceh Menjalara, isteri kepada Sultan Kedah yang ke-24. Juga merupakan keturunan Tai, anak kepada Luang Naraburi Raklap, keturunan Chow Pia, ketua negeri Mataban dalam jajahan Siam di Shan Utara, Thailand. Sama juga seperti tokoh yang lain, Tunku dilahirkan di Istana Kota Lama atau dikenali sebagai Istana Tangga Tiga, merupakan tempat tinggal Tunku Abdul Rahman yang sering digelar sebagai awang hanya kerana warna kulitnya yang hitam manis akibat bermain panas. Akan tetapi, ayahandanya sering memanggilnya dengan nama Putra. Tunku yang mempunyai bilangan adik-beradik yang besar dan ramai sejumlah kaum kerabat yang besar, malangnya tidak ada lingkungan dalam adik-beradik tersebut yang boleh mewarisi tahta kerajaan negeri tersebut. Rezekinya yang lahir ke dunia ini untuk mewarisi tahta ayahandanya untuk menjadi pemimpin rakyat seluruh negara. Pemerintahan Tunku Abdul Rahman sebagai pemimpin negara bukanlah hanya berdasarkan warisan, tetapi pemilihannya berdasarkan atas pemilihan rakyat. Ketika usianya mencecah 6 tahun, beliau telah dihantar untuk belajar di sebuah sekolah Melayu di Alustar dan kemudian berpindah ke sekolah Government English School pada tahun 1913. Semasa Tunku berusia 10 tahun, beliau telah dihantar bondanya ke Bangkok, Thailand untuk tinggal bersama dengan kakanda sulungnya iaitu Tunku Yusof yang sedang menjalankan tugas di situ. Di sana beliau telah dimasukkan ke sekolah Depsurin untuk menuntut ilmu. Sesudah tugasnya untuk menuntut ilmu di sana, beliau telah pulang ke tanah air Kedah untuk menyambung pelajaran di sekolah Melayu pada tahun 1916. Kita sebagai rakyat Malaysia juga sedia maklum bahawa Tunku Abdul Rahman pernah bersekolah di Penang Free School. Namun pada ketika itu, beliau dihantar keluarganya ke seberang laut pada umur 17 tahun untuk menuntut pelajaran di St. Catherine's College University.
Zaman remaja Tunku Abdul Rahman. Pada usia remajanya, Tunku banyak menimba pengalaman, antaranya pengetahuan mengenai burung-burung. Beliau juga mempelajari bagaimana ingin memikat sintar api dan menjerat burung tersebut. Pada tahun 1913, ketika berumur 10 tahun, Tunku telah dihantar untuk menetap bersama abang sulungnya iaitu Tunku Yusof ibni Sultan Abdul Hamid di Bangkok setelah mendapat perkenan daripada ayahanda dan bonda Tunku sendiri kerana sikap beliau yang nakal dan prestasi pendidikannya yang rendah. Di Bangkok merupakan permulaan pendidikannya pada zaman remaja dan beliau telah dimasukkan ke sekolah Deb Sirindil School. Selepas masuk ke sekolah tersebut, beliau telah menyambung pelajarannya dalam subjek bahasa Inggeris dan serba sedikit bahasa Siam. Sewaktu beliau bersekolah di situ, beliau pernah menjadi ketua pasukan pengakap. Setelah 1 tahun Tunku di sana, kekandanya Tunku Yusof memangkat akibat serangan penyakit radang paru-paru. Peristiwa ini telah memberi kesan yang mendalam kepada Tunku Abdul Rahman kerana beliau telah menjaganya sejak Tunku berusia 10 tahun. Hal ini menyebabkan Tunku hilang tempat pergantungan dan dihantar pulang ke tanah airnya Alusetar. Setelah pulang, beliau meneruskan pendidikannya di Penang Free School pada tahun 1916. Dalam darjah 2, beliau telah diajar oleh seorang guru yang garang bernama Encik Goh. Disebabkan beliau seorang yang bijak dan rajin dalam menuntut ilmu pengetahuan, Tunku dinaikkan lagi 2 darjah kerana telah lulus dalam peperiksaan di Penang Free School tersebut. Selepas itu, dalam masa 2 tahun lagi, beliau telah berjaya menduduki darjah yang tertinggi iaitu darjah ke-7 di sekolah itu. Memandangkan beliau seorang yang aktif dalam sukan terutamanya dalam aktiviti bola, beliau pernah menjadi ketua pasukan bola di sekolah tersebut. Beliau terpilih menjadi ketua pasukan bola kerana kelicikan beliau dalam bermain bola. Bukan itu sahaja, malah Tunku pernah mengharumkan nama sekolah sepanjang penglibatan beliau dalam pasukan bola sepak ini. Setelah lulus dalam peperiksaan darjah itu, beliau telah diberi peluang untuk melanjutkan pelajarannya di luar negara. Pada tahun 1919, Tunku telah menerima beasiswa negeri Kedah untuk melanjutkan pelajarannya di College St. Catherine dan seterusnya ke Universiti Cambridge di England ketika berumur 16 tahun. Tunku pergi ke England dengan menaiki kapal kargo bernama Resus. Perjalanan untuk ke sana mengambil masa dalam 3 hari untuk sampai. Beliau juga merupakan penuntut pertama yang menerima pendidikan di United Kingdom di bawah tajaan Kerajaan Negeri Kedah. Semasa beliau di sana, Tunku pernah membantah William Peel kerana tidak dibenarkan untuk tinggal di asrama St. Catherine. Hal ini berlaku kerana dasar apartheid kulit berwarna yang masih diamalkan oleh mereka. Permohonan itu telah diterima selepas disedari bahawa beliau merupakan putera raja, tetapi Tunku telah menolak demi menjaga maruahnya dan hanya menyewa sebuah bilik sepanjang pengajiannya di sana. Akhirnya pengetua sekolah tersebut meminta maaf kepada Tunku atas kesilapannya. Tunku banyak kali berulang-alik dari Malaysia ke England kerana pelajarannya di sana asyik tertangguh. Hal ini demikian kerana Tunku tidak menumpukan perhatian dalam pembelajarannya dan sering membuang masa dengan membawa motosikal dan kereta mewah untuk bersia-sia sehingga pernah melakukan 28 kesalahan trafik jalan raya di Cambridge. Hal ini menimbulkan lagi kerisauan keluarganya terhadap keadaan beliau di sana yang tidak menumpukan sepenuh perhatiannya terhadap pelajaran. Selepas daripada itu, beliau dihantar semula ke England untuk belajar undang-undang dan akhirnya beliau telah berjaya lulus dalam peperiksaan tersebut pada tahun 1930 di Inner Temple. Idola atau suri teladan. Tunku Abdul Rahman tidak mempunyai idola dalam hidupnya, tetapi kita boleh jadikan beliau sebagai suri teladan kita. Ada 5 perkara yang boleh
kita jadikan Tunku Abdul Rahman ni sebagai suri teladan kita, iaitu yang pertama, berbuat baik dengan semua orang. Walaupun Tunku Abdul Rahman ini dilahirkan dalam keluarga diraja, tetapi beliau berjiwa rakyat. Beliau ini lebih suka bermain bersama-sama anak kampung berbanding dikawal oleh pengasuh istana. Ketika Tunku Abdul Rahman sambung belajar di Universiti Cambridge, Tunku lebih senang berkawan dengan semua orang, tak kira apa-apa bangsa sekalipun. Selain itu, ketika beliau bekerja sebagai penjawat awam, menjadi kadet di Pejabat Penasihat di Alostar, beliau lebih suka mendengar sendiri masalah rakyat dan membantu rakyat memperbaiki kehidupan mereka. Tunku Abdul Rahman pernah digelar sebagai Man of Peace kerana beliau mempunyai sikap baik hati dan mudah disenangi. Yang kedua yang boleh kita ambil beliau sebagai suri teladan kita ialah bantu semua orang ketika dalam kesusahan. Ketika tanah Melayu diserang oleh tentera Jepun, rakyat hidup menderita dan penuh dengan dugaan. Ketika itu, Tunku berhempas pulas untuk menyelamatkan dan menjaga keselamatan mereka. Tunku tidak menghiraukan sama sekali keselamatan dirinya sendiri untuk membantu ramai tahanan terlepas daripada membina landasan kereta api maut dengan memberi mereka makanan dan menyediakan tempat perlindungan. Yang ketiga yang boleh kita ambil daripada Tunku Abdul Rahman menjadi suri teladan kita ialah menang dalam keamanan. Tunku Abdul Rahman seorang yang benci akan pertumpahan darah, dan Tunku pernah menolak permintaan Parti Komunis Malaya sebagai sebuah parti yang sah untuk bertanding dalam pilihan raya kerana latar belakang mereka yang lebih sukakan keganasan. Yang keempat yang boleh kita jadikan Tunku Abdul Rahman sebagai suri teladan kita ialah jadilah tokoh perpaduan dan keharmonian. Setelah berjaya membebaskan Malaya daripada British, Tunku Abdul Rahman mengenengahkan ideanya untuk menyatukan Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei untuk menjadi Malaysia pada tahun 1961. Kesemua negeri bersetuju dengan idea tersebut kecuali Brunei. Maka terbentuklah Malaysia selepas 2 tahun berikutnya, iaitu pada 16 September 1963. Namun langit tidak cerah berpanjangan. Pemimpin Singapura Lee Kuan Yew menentang artikel Perlembagaan Malaysia yang menyentuh tentang kuota dan hak keistimewaan bangsa Melayu. Artikel ini dikatakan bersifat rasis, dan Lee Kuan Yew ini kemudian berkempen memperjuangkan kesamarataan dan tidak mengira bangsa. Sebelum keadaan ini menjadi lebih teruk dan tidak terkawal lagi apabila kaum Melayu dan kaum Cina mula berbalah, Tunku Abdul Rahman mengambil jalan yang lebih aman untuk mengendalikan situasi tersebut dengan mencadangkan kepada Parlimen Malaysia supaya mengundi sama ada Singapura ini akan terus kekal dalam negara Malaysia ataupun sebaliknya. Pada 6 Ogos 1965, Parlimen sebulat suara bersetuju agar Singapura dipisahkan dari Malaysia. Walaupun perpisahan ini agak menyedihkan, namun ia akhirnya membawa keamanan dan kebaikan pada kedua-dua negara seperti pada hari ini. Negara Malaysia dan Singapura menjadi negara yang diplomatik. Seterusnya ialah yang kelima, yang terakhir ialah kepentingan pendidikan. Tunku Abdul Rahman pernah gagal dalam peperiksaan undang-undang semasa pengajiannya di London pada tahun 1930. Ketika itu, kekandanya Tunku Ibrahim memberitahu beliau yang kegagalan itu adalah sesuatu yang memalukan kaum kerabat mereka. Namun beliau tidak berputus asa. Pada tahun 1939, Tunku Abdul Rahman pulang semula ke London untuk mengambil peperiksaan tersebut dan telah berjaya lulus dalam
dalam bahagian pertama. Namun, Perang Dunia Kedua meletus dan Tunku dipanggil pulang ke Tanah Melayu untuk bertugas sebagai pegawai daerah di Kulim. Pada tahun 1947, barulah Tunku Abdul Rahman berpeluang mengambil cuti untuk fokus dan menamatkan pengajiannya dalam bidang perundangan. Akhirnya, Tunku Abdul Rahman berjaya bergelar seorang pegawai selepas 18 bulan tamat pengajiannya. Menurut salah seorang cucu kepada Tunku Abdul Rahman, iaitu Tunku Munawirah, Tunku Abdul Rahman ini sangat mementingkan pendidikan semasa hayatnya. Menurut Tunku, pendidikanlah yang akan mengubah nasib seseorang dan juga menentukan perkembangan sesebuah negara. Oleh itu, Tunku Abdul Rahman ini sesuai untuk jadikan suri teladan untuk kita semua, bagi para pelajar, para siswa dan siswi di universiti maupun di sekolah menengah. Sumbangan Tunku Abdul Rahman. Sumbangan dan jasa terbesar Tunku Abdul Rahman kepada negara ialah beliau memerdekakan Tanah Melayu pada tahun 1957. Setelah sudah bersetuju tentang cara-cara menguruskan negara, pemimpin-pemimpin parti perikatan menyampaikannya kepada pihak British. Hal ini menyebabkan pemimpin-pemimpin perikatan membuat rombongan pertama ke London pada tahun 1954, tetapi tidak berjaya. Pada bulan Julai tahun 1955, pilihan raya umum yang pertama telah berlangsung dan Parti Perikatan meroleh kejayaan di mana mereka memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Setelah itu, mereka sekali lagi membawa rombongan ke London dengan Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Sehubungan dengan itu, Tunku berusaha untuk menamatkan keganasan komunis yang masih lagi hidup secara baik dan tidak radikal. Oleh itu, rundingan baling telah diadakan pada bulan Disember 1955 antara Parti Komunis diwakili Chin Peng, Chin Tian serta Rashid Maidin. Manakala Tanah Melayu diwakili oleh Tunku Abdul Rahman serta Tun Tan Cheng Lock. Rundingan ini tidak beroleh kejayaan kerana Chin Peng menolak cadangan Tunku untuk meletakkan senjata tanpa syarat. Setelah 5 tahun, Tanah Melayu berjaya menamatkan darurat yang disebabkan oleh komunis dengan usaha seluruh rakyat yang berani. Pada tahun 1956, rombongan ke London yang diketuai oleh Tunku adalah untuk membincangkan hal kemerdekaan Tanah Melayu yang terdiri daripada 4 orang wakil Raja-Raja Melayu dan 4 orang wakil Parti Perikatan. Berjaya meyakinkan kerajaan British supaya menetapkan tarikh kemerdekaan, iaitu pada 31 Ogos 1957. Pada tahun 30 Ogos 1957, tepat pukul 12.30 malam di Padang Kelab Selangor, bendera Tanah Melayu mula dinaikkan menggantikan bendera Union Jack. Pada esok hari iaitu 31 Ogos, Tunku membaca pengisytiharan kemerdekaan di Stadium Merdeka. Lawangan Tunku iaitu Merdeka sebanyak 7 kali disambut penduduk Tanah Melayu dengan gembira dan rasa bersyukur. Untuk mengeratkan lagi persahabatan serantau, Tunku telah mendirikan Pertubuhan Asia Tenggara pada tahun 1961 yang terdiri daripada Tanah Melayu, Filipina dan Thailand. Selepas itu, pertubuhan ini ditamatkan dan digantikan oleh Penubuhan ASEAN pada tahun 1967. Bukan itu sahaja, hubungan dengan negara-negara blok komunis juga mula diadakan pada tahun ini. Pada bulan September 1963, semua negeri-negeri di bawah pemerintahan British di Asia Tenggara digabungkan untuk menjadikan sebuah persekutuan yang merdeka. Hal ini terkandung dalam cadangan Tunku untuk penubuhan Malaysia. Sehubungan dengan itu, Tunku Abdul Rahman digelar sebagai Bapa Malaysia. Seterusnya, sumbangan Tunku dalam sektor ekonomi pula ialah beliau melaksanakan rancangan pembangunan negara bagi tempoh 5 tahun bermula rancangan Malaya pertama dari tahun 1956 hingga 1960. Matlamat pertama rancangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memfokuskan sektor pertanian. Matlamat yang kedua ialah memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada penduduk luar bandar.
Pembukaan sektor pertanian oleh Tunku dapat membantu ramai penduduk luar bandar yang menganggur dan menjadikan mereka sebagai petani. Hal ini adalah untuk mengembangkan lagi sektor ekonomi luar bandar supaya jurang pendapatan penduduk luar bandar dan penduduk dalam bandar setaraf serta mengurangkan kadar pengangguran penduduk luar bandar. Sepanjang rancangan Malaysia Pertama, 2 agensi ditubuhkan iaitu Rural and Industry Development Authority iaitu RIDA yang sekarangnya dikenali sebagai Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda. Pada tahun 1969, Tunku dilantik sebagai Setiausaha Agung yang pertama dalam Pertubuhan Persidangan Islam OIC dan menjadikan Bank Pembangunan Islam sebagai sebuah institusi yang khas di dalam OIC. Bukan itu sahaja, Tunku juga memegang jawatan sebagai Presiden Majlis Dakwah Islamiyah Serantau Asia Tenggara dan Pasifik dari tahun 1982 hingga 1988. Akhir sekali, bukan itu saja, malah Tunku Abdul Rahman juga banyak memberi sumbangan dan jasa kepada masyarakat dengan mengajukan pertandingan bola sepak Piala Merdeka pada tahun 1957. Selain daripada itu, beliau juga menubuhkan Kementerian Belia dan Sukan Kebudayaan dalam usaha untuk membangunkan warisan negara. Minat Tunku yang mendalam dalam bidang agama telah membuat beliau tertarik untuk mengilhamkan pertandingan Al-Quran, peringkat negeri dan antarabangsa yang telah mengharumkan nama Malaysia. Beliau juga terus berkecimpung dalam bidang dakwah dan membantu orang-orang Melayu memeluk agama Islam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Part yang seterusnya ialah garis masa penting Tunku Abdul Rahman. Disebabkan panjang sangat, saya akan ringkaskan dan boleh tengok dekat slide. Tunku Abdul Rahman dilahirkan pada bulan Februari di Istana 3 Tingkat Alor-Star Kedah pada tahun 1903. Pada umur 16, Tunku belajar di Inggeris selama 5 tahun dan telah memperolehi ijazah sarjana muda sastra. Tapi disebabkan keluarganya tidak berpuas hati dengan keputusannya tersebut, Tunku dihantar semula ke England untuk belajar dalam bidang undang-undang di Universiti Cambridge pada tahun 1927 dan akhirnya telah lulus semester pertama jurusan undang-undang di Inner Temple selepas 2 tahun. Setelah itu, Tunku berkhidmat sebagai pegawai latihan di Pejabat Penasihat Undang-Undang Kedah dan kemudiannya sebagai penolong pegawai jajahan di Kulim pada tahun 1931. Pada tahun 1935, Tunku dipindahkan ke Pulau Langkawi oleh penasihat British untuk ditugaskan sebagai pegawai jajahan dan pengerusi lembaga kebersihan serta bertindak sebagai hakim di Sungai Petani pada tahun 1937. Pada tahun 1938 pula, Tunku pergi ke England kali ketiga untuk sambung belajar dalam bidang undang-undang. Tapi terpaksa kembali ke Kedah kerana Perang Dunia Kedua bakal tercetus di Eropah. Selepas Perang Dunia Kedua, beliau menyambung kembali pengajiannya. Setelah itu, Tunku pulang ke tanah air dan dihantar menjadi pegawai undang-undang di Alor-Star. Pada tahun 1951 pula, Tunku menjadi Presiden UMNO setelah Datuk Onn Jaafar meletakkan jawatan. Kemudian beliau mengetuai satu rombongan ke England untuk berbincang bagi menentu kemerdekaan tapi tak berhasil. Satu pilihan raya Persekutuan Umum diadakan pada tahun 1955. Parti Perikatan telah memenangi 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Tunku telah dilantik sebagai Ketua Menteri Tanah Melayu yang pertama dan satu lagi rombongan ke London diadakan. Akhirnya England bersetuju memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Beliau mengisytiharkan berita gembira ini pada 20 Februari di Bandar Hilir Melaka pada tahun 1956. Tanggal 31 bulan 8 57, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Stadium Merdeka dan beliau telah digelar sebagai Bapa Kemerdekaan. Pada tahun 1958, Tunku dilantik sebagai Presiden pertama Asia Football Confederation dan telah menubuhkan Pertubuhan Kebajikan Islam (PERKIM) pada tahun 1960. Tunku juga memulakan penubuhan ASA yang menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Thailand dan juga Filipina. Tanggal 16 bulan 9 63 pula, Tunku menjadi Perdana Menteri Malaysia pertama apabila Persekutuan bergabung dengan Singapura, Sarawak dan Sabah untuk membentuk Malaysia. Pada tahun 1967, ASA dibubarkan untuk memberi laluan kepada ASEAN. Kemudian pada tahun 1969, Tunku membantu menubuhkan OIC dan dilantik sebagai Setiausaha Agung yang pertama.
Atas jasanya, Tunku telah menerima ijazah kehormat Doktor Persuratan dari Universiti Oxford dan ijazah kehormat Doktor Undang-Undang dari Universiti Cambridge pada tahun 1970. Pada tahun 1971 pula, Tunku meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan Presiden UMNO dan digantikan oleh timbalannya Datuk Abdul Razak Hussein. Pada umur 87, Tunku telah mangkat pada 6 Disember dan disemadikan di Makam Diraja Langgar di Alor-Setar, Kedah pada tahun 1990. Pengajaran yang saya pelajari daripada tokoh ini adalah kita mestilah bangkit semula setelah gagal supaya memperoleh hasil yang cemerlang. Contohnya Tunku Abdul Rahman pernah gagal dalam peperiksaan undang-undang semasa pengajiannya di England, namun beliau tidak pernah berputus asa dengan mengambil peperiksaan itu semula dan akhirnya telah lulus dalam bahagian pertama. Selain itu, kita juga perlulah mempunyai sifat yang berani di dalam diri untuk menjadi pemimpin seperti Tunku Abdul Rahman yang sentiasa menonjolkan sifat kepimpinannya sehingga beliau dilantik sebagai Setiausaha Kesatuan Melayu Great Britain. Seterusnya, kita perlu menghadapi segala rintangan dengan penuh tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Contohnya, semasa Tanah Melayu terpaksa mewarisi segala masalah ekonomi, sosial dan politik yang ditinggalkan oleh British dan Jepun. Selain menangani keadaan darurat tersebut, Tanah Melayu juga turut berhadapan dengan kemelesetan ekonomi pada tahun 1957 hingga 1958. Tetapi beliau telah mengharunginya dengan penuh iltizam dan keyakinan demi tanah air yang tercinta. Akhir sekali, apa yang saya dapat pelajari daripada beliau ialah kita perlu menghadapi musuh dengan kekuatan akal fikiran, bukan dengan pertumpahan darah. Hal ini dapat dilihat oleh Tunku apabila beliau telah menolak permintaan Parti Komunis Malaya sebagai sebuah parti yang sah untuk bertanding di dalam pilihan raya kerana sikap parti tersebut yang bersifatkan keganasan. Kesimpulan dari Tunku Abdul Rahman. Kita sebagai rakyat Malaysia tidak akan sesekali menggugurkan Tunku Abdul Rahman sebagai sebuah sejarah tanpa maksud yang mendalam. Malah kita sepatutnya menjadikan beliau sebagai sebuah tonggak utama dalam membangunkan semangat kemerdekaan dalam diri setiap masyarakat, lebih-lebih lagi dalam golongan remaja atau anak muda. Kita boleh mencontohi sikap Tunku Abdul Rahman yang gemar membantu masyarakat yang berada dalam kesusahan. Kita sedia maklum bahawa Tunku amat gemar membantu masyarakat ketika zaman kepimpinan beliau dengan tidak menghiraukan akan keselamatan dirinya dan datang membantu ramai tahanan yang terlepas dari menjadi buruh paksa bagi pembinaan landasan kereta api maut semasa Jepun menceroboh Tanah Melayu dengan menyediakan tempat perlindungan dan makanan. Bukan itu sahaja, malah kita juga hendak menjadikan sikap Tunku Abdul Rahman yang amat mesra dengan masyarakat tanpa memikirkan darjat maupun pangkat. Ketika beliau di zaman persekolahan lagi, beliau amat disenangi rakannya dengan sikap Tunku yang amat mesra dan saling bertegur sapa sesama mereka dengan mengenapikan soal pangkat dan darjat. Sikap Tunku yang amat mengeji akan pertumpahan darah juga merupakan salah satu pengajaran atau nilai yang perlu diambil kira dan diberi perhatian yang dalam. Pada era masyarakat kini yang hidup dengan pelbagai variasi kaum dan agama, kita perlu bersama-sama hidup bersatu padu tanpa adanya pertumpahan darah sesama masyarakat. Pada 1956 dapat dijadikan sebagai bukti apabila beliau telah berbincang dengan para sultan mengenai pembentukan Perlembagaan Tanah Melayu dan kemudiannya menandatangani perjanjian pembebasan Tanah Melayu pada tahun 1956 dengan British. Kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai generasi muda. Secara konklusinya, sepanjang kehidupan tokoh Tunku Abdul Rahman Putu Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Halim Shah, kepimpinan dan sifat murni beliau telah berjaya memberikan impak dan teladan dalam kehidupan setiap rakyat Malaysia.
Sifat kepimpinan negarawan ulung yang menyandang jawatan bapa kemerdekaan Malaysia ini wajar diaplikasikan dalam jiwa setiap pemimpin di Malaysia, terutamanya golongan pemimpin muda iaitu generasi Z yang bakal memimpin tampuk pemerintahan negara pada masa akan datang. Hal ini kerana sifat Tunku Abdul Rahman yang berjiwa rakyat dengan sentiasa berbuat baik kepada semua orang tanpa mengira bangsa, agama dan adat. Tunku juga tidak sukakan diskriminasi dan sentiasa memperjuangkan persamaan hak sesama manusia. Sifat berbaik hati dan mudah disenangi Tunku Abdul Rahman ini juga membuatkan beliau sangat popular sehingga dilabel Man of Peace. Dilihat pada sudut lain pula, sifat keprihatinan Tunku Abdul Rahman yang mengutamakan kebajikan dan keselamatan rakyat atau pengikut dalam membuat sebarang keputusan wajar dijadikan contoh. Hal ini terbukti dengan kemerdekaan Tanah Melayu yang tidak melibatkan pertumpahan darah. Ikutan daripada itu, generasi kini mampu menghayati sifat Tunku Abdul Rahman ini agar menjadi seorang insan, pemimpin, negarawan yang mampu menjadi milik dan kepunyaan umum serta memiliki sifat terserlah lagi unggul, sifat mulia lagi murni. Menerusi sifat lain pula, sifat dan semangat perpaduan yang dipamerkan oleh Tunku Abdul Rahman perlu diaplikasikan dengan lebih mantap dalam kehidupan masyarakat kini yang hidup serba moden. Akhir sekali, sebagai generasi yang bakal menjadi peneraju utama negara Malaysia, kita perlulah bersama-sama menginspirasikan dan menghayati sifat kepimpinan Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah dalam setiap aspek agar mampu menjadi seorang pemimpin yang mampu diibaratkan sebagai kayu besar di tengah padang, tempat bernaung kepanasan, tempat berlindung kehujanan, serta nama dan jasa seseorang pemimpin itu akan sentiasa dikenang dan dijadikan contoh ikutan oleh generasi akan datang. Sekiranya kita semua membiarkan hati dan minda kita dibayangi kebaikan, bayangkan progresif bagaimana yang mampu kita wujudkan.